Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Salam sejahtera semua. Kita bertemu lagi dalam sesi bicara santai bersama Dr. Norman. Dan saya nak berbicara sikit tentang satu topik yang menjadi perhatian kita selama ni lah. Kalau saya selalu bercakap, saya akan bercakap dalam yang saya tulis dalam buku saya ni, kan? Iaitu tentang apa sebenarnya low carbohydrate high fat diet, bagaimana sebenarnya kita nak mengamalkan dan apakah jenis-jenis yang ada dalam dunia yang diamalkan sekarang lah, kan. Sebenarnya low carbohydrate high fat diet adalah konsep yang telah lama, kan, tapi cuma baru di trendingkan balik lah, sebab didapati sebenarnya ini adalah kaedah yang bagus menyelesaikan masalah-masalah kesihatan yang ada sekarang seperti diabetes, obesiti, sakit jantung dan sebagainya lah. So low carbohydrate high fat diet bermaksud kita mengurangkan karbohidrat dan mengelakkan pengambilan karbohidrat proses, karbohidrat yang tinggi glycemic index atau GI-nya, seperti makanan seperti gula, seperti tepung gandum, seperti makanan-makanan proses yang lain yang banyak di pasaran lah, kan. Jadi itu sebenarnya kaedah dia, dan kita mengambil makanan-makanan karbohidrat yang daripada sumber asli. Berdasarkan apa yang ada sekarang di dunia ni, ada 6 jenis low carbohydrate high fat diet. Yang pertama sekali yang agak popular, nama dia adalah diet Mediterranean. Ini berdasarkan pemerhatian tentang pengambilan pemakanan orang-orang di Mediterranean, yang mana di Mediterranean kadar penyakit jantung adalah rendah, obesiti juga rendah, dan diabetes juga adalah lebih rendah, sebab mereka mengamalkan makanan yang rendah karbohidrat dan mengambil lebih banyak lemak sihat. Cuma Mediterranean banyak memfokuskan pengambilan minyak zaitun dalam dia orang punya pemakanan seharian. Di samping itu juga dia orang juga mengambil lemak-lemak haiwan seperti butter, juga daripada daging-daging haiwan seperti lembu, kambing dan sebagainya, termasuk juga ikan-ikan dan makanan laut lah. Makanannya memang bagus, cuma masalah Mediterranean diet adalah dia tidak sesuai dengan budaya dan cara hidup masyarakat kita di Malaysia, kan? Sebab penggunaan minyak zaitun bukanlah satu yang tradisi kita. Oleh itu agak susah nak diamalkan Mediterranean diet di Malaysia lah. Okay? Yang kedua ialah dipanggil sebagai diet Atkins, pemakanan Atkins, dengan kaedah diet Atkins, yang mana dia memfokuskan kepada mengurangkan karbohidrat, dia tidak mengelakkan pengambilan karbohidrat yang berlebihan, dan juga mengambil lebih banyak protein. Cuma Atkins lebih memfokuskan dari segi konteks proteinnya, kan. Itulah perbezaan dia. Dia lebih popular pada tahun 70-an hingga 80-an. Memang dia boleh membantu menurunkan badan, tapi sekarang sudah kurang popular dia, sebab dia menyebabkan masalah yang dikatakan sebagai menyebabkan kolesterol naik dan sebagainya. Sebab tu dia jadi kurang popular. Walau bagaimana, sebenarnya Atkins diet juga boleh diamalkan, cuma agak tidak sesuai dengan budaya kita, sebab dia menolak pengambilan nasi sepenuhnya lah. Diet yang ketiga dipanggil sebagai paleo diet. Paleo diet ialah di mana ia mengikut kaedah pemakanan orang-orang zaman batu, di mana zaman batu pada itu tiada lagi pertanian moden, tiada lagi pertanian, so tidak ada banyak karbohidrat yang orang makan. Dia banyak lebih pada makanan seperti buah-buahan dan juga daging haiwan lah. Boleh diamalkan, cuma saya agak untuk orang Malaysia untuk mengamalkan agak susah, sebab kita biasa makan nasi lah. Dan juga paleo diet ni bagi saya agak tidak sesuai dengan Al-Quran, sebab dalam Al-Quran menyuruh kita memakan habba, itu biji-biji rin lah. Sebab tu saya menolak paleo diet. Diet yang keempat dipanggil sebagai carnivore diet. Carnivore diet ni ialah sebenarnya pengambilan hanya 100% daging, tanpa makan buah, tanpa makan biji rin. Dia berdasarkan pemerhatian tentang masyarakat Eskimo di Kutub Utara yang tidak makan sayur dan buah, tapi masih kekal sihat, tidak ada penyakit jantung, tidak ada obesiti, dan mereka sangat bertenaga menghadapi musim sejuk sepanjang tahun di sana, kan. Agak juga masalah pada orang Malaysia, sebab kita ni bukan jenis yang boleh makan daging sepenuhnya lah. So carnivore diet agak tidak sesuai dengan cara hidup orang Malaysia, orang Melayu terutama dia. Diet yang juga popular dan trending sekarang yang dipanggil sebagai ketogenic diet. Ketogenic ni telah dipopularkan ramai doktor-doktor dan juga orang-orang yang mengamalkan kaedah menurunkan berat badan. Ketogenic ni adalah memfokuskan mengurangkan karbohidrat sehingga kurang daripada 10% dan mengambil lebih banyak lemak sehingga 75%, dan selebihnya adalah protein. Tapi menu-menu dan menu-menu yang diajar agak tidak sesuai dengan budaya kita lah, sebab dia menolak langsung nasi. Nasi tak boleh makan langsung lah. Dia menukarkan nasi dengan pengambilan cauliflower ataupun bunga kobis, dijadikan sebagai nasi goreng. Dan roti mereka menggunakan kaedah dipanggil keto bread, yang menggunakan tepung almond untuk membuat topi dan untuk membuat roti, dan tidak menggunakan tepung gandum lah. Ketogenik telah terbukti dari segi kajian saintifik, sebenarnya memang efektif menurunkan berat badan, membantu menurunkan masalah diabetes dan sebagainya. Tapi untuk budaya kita, ia ada masalah. Sebab kita susah nak meninggalkan nasi. Orang Melayu memang dah biasa makan nasi, makanan ruji kita, kan. Sebab tu saya memikirkan apa sebenarnya kaedah
yang lebih sesuai dengan budaya kita berdasarkan kajian yang ada menunjukkan diet Mediterranean yang masih mengambil bijirin, diet Mediterranean masih mengambil bijirin dibandingkan dengan diet ketogenik selepas 2 atau 3 tahun, kesannya tetap sama saja. So saya berfikirkan kenapa kita perlu nak mengubah diet kita, maka kita pilihlah satu kaedah diet yang sesuai dengan budaya orang Melayu, orang Malaysia, iaitu dipanggil sebagai low carbohydrate high fat diet Melayu, yang dipelopori oleh saya dan ditulis dalam buku ini oleh saya, dan saya merasakan sebenarnya kaedah pemakanan orang Melayu adalah yang terbaik. Sebab kita mengamalkan minyak kelapa yang memang dah baik dari segi minyak sihatnya. Kita juga makan daging, kita juga makan kambing, kita juga makan ikan, kita juga makan ikan darat dan sebagainya. Kita juga makan telur dan sebagainya. Sangat sesuai, dan kita ada pelbagai menu Melayu yang sesuai yang boleh kita amalkan dan menjadikannya sebagai gaya hidup. Dan ini telah saya tulis dalam buku saya. Sebab tu saya menyediakan menu-menu yang sesuai dengan orang Malaysia. Sebab tu saya rasakan kaedah pemakanan tradisi orang Melayu sebenarnya adalah sangat-sangat sihat. Cuma kita perlu mengetahui kaedah dan membetulkan nisbah pengambilan dengan mengambil terlampau banyak nasi. Dan sebab tu saya telah mereka satu bentuk model pinggan sihat yang mana kaedah saya lah 50-40-10 yang mana 50% ialah sayuran dan buah-buahan, 40% ialah lauk-lauk kita, dan 10% ialah nasi. Untuk pembacaan lanjut boleh dapatkan buku saya sebab saya dah explain termasuk dengan menu-menunya dalam buku ni, kan boleh dapatkan insya-Allah. Boleh kita amalkan sebenarnya pengambilan makanan tradisi Melayu. Bagi saya makanan tradisi Melayu adalah makanan yang sangat sihat, setanding dengan makanan Mediterranean, setanding dengan makanan Korea, setanding dengan makanan Jepun, setanding dengan makanan Okinawa dan sebagainya, yang mereka sebenarnya berbangga dengan makanan mereka sebagai makanan sihat. Dan saya rasakan makanan tradisi Melayu juga adalah kaedah pengambilan makanan yang juga sihat. InsyaAllah kita boleh amalkan. Kena ingat, kesihatan ialah dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Dan jangan lupa dapatkan buku saya ni. InsyaAllah kita akan dapat ilmu yang terbaik dan dapat kesihatan yang terbaik dengan pemakanan. Saya Dr. Norman bin Muhammad Nurawi. Sampai bertemu dalam sesi yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan juga like. Terima kasih.